نبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وصحابة القرابة والتابعين وصديقنا وشهداء وأولياء وأولياء وأمهات وصالح المسلمين والمسلمات والمؤمنات وخصوصا الشيخ الناصر ابن الطيب المصري البنجري رضي الله تعالى عنه وصوله وفروعه وحواشيه نسأل الله ودين إن شاء الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم اجعلنا من العلماء الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah ala syariatin Muhammadiyah. Muka surat 45. Bismillahirrahmanirrahim. 45 bawah sekali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu berkata lagi. Ini kalam Imam Ghazali lagi. Bila sebut Imam Ghazali ini adalah merupakan ulama panduan dalam ilmu tasawuf kita. Ini yang dibahaskan dalam rang undang-undang yang tengah dibentang yang dibentangkan dalam parlimen berkaitan dengan rang undang-undang mufti wilayah kan, bila tasawuf Junaid Baghdadi dan tasawuf Al-Ghazali. Kita guna pakai kalam-kalam Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu berkata lagi, jelaslah di sini bahawa ilmu itu lebih afdal dan mulia daripada ibadah. Namun tidak seorang hamba itu menyertakan ilmunya dengan ibadah. Kerana ilmu itu umpama pohon dan ibadah itu seperti buah. Tidak berfaedah suatu pohon melainkan dengan buahnya. Oleh kerana itu ilmu lebih afdal daripada amal ibadah. Duduk dalam majlis kuliah ni dengan baca Quran. Duduk dalam majlis kuliah ni ataupun lepas daripada sembahyang maghrib ada sembahyang sunat dengan majlis ilmu. Mana pun benda penting lagi. Kan? Majlis ilmu lagi penting. Kan? Majlis ilmu lagi penting. Dalam majlis ilmu adanya kalimah-kalimah Quran. Dalam majlis ilmu dibacakan ayat Quran. Dalam majlis ilmu adanya salawat Nabi SAW. Dalam majlis ilmu ada tawasul kepada Rasulullah SAW. Ya? Oleh kerana itu lebih afdal daripada amal ibadah. Ilmu itu lebih afdal daripada amal ibadah. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berkata dalam hikamnya, alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Adakah kamu tak ketahui bahawa kamu dapat mengenali Allah itu sebenarnya dialah yang mendatangkannya kepada kamu. Kita dah bahaskan sebelum ni. Sebelum ilmu sampai kepada tuan-tuan melalui lafaz seseorang kepada seseorang. Sebelum ilmu itu sampai lafaznya kepada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dah berkehendak terlebih dahulu untuk menyampaikan ilmu di dada-dada kita. Maka dengan lafaz menerangkan lagi ilmu yang berada dalam dada-dada kita. Allah Taala berkehendak dulu pada kita, baru kita dapat buat. Kalau Tuhan tak berkehendak, tak dapat kita buat dah. Tuhan Allah Taala menjemput kita untuk menghadiri majlis ilmu, untuk kita menuntut ilmu, kemudian barulah kita datang. Tuhan nakkan kita dulu. Itu maksud dia. Anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Dia yang berkehendak pada kita. Dia berkehendak kita maksudnya apa? Dia mentakdirkan kita datang dulu. Menjadi asbab kita berkehendak pada dia. Kita berkehendak pada dia.
Ya, dia takdir yang kita datang, dia tulis kat Lauh Mahfuz dulu, kita datang. Ya, jadi asbab kita datang. Baru kita berkehendak. Ya, sifat iradat, sifat dia maha berkehendak kepada sesuatu. Ya, sama ada dia berkehendak atau dia tak berkehendak. Ya. Sifat iradat Tuhan, kaunuhu muridan, dia berkehendak untuk mengadakan sesuatu ataupun dia berkehendak untuk tidak mengadakan sesuatu. Dia berkehendak untuk datangkan kita ke sini, dia juga berkehendak untuk tak nak datang kita ke sini. Tak nak buat datang kita ke sini. Boleh. Dia berkehendak sebelum kita berkehendak. Hakikat. Ya. Dialah yang mendatangkannya kepada kamu dan segala amal itu kamu hadiahkan kepadanya. Ya, kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Bila kita dapat ilmu, maka kita beramal, kita beribadat. Ya, ada ilmu, faham atas ibadat kita tu, jelas atas ibadat kita tu tanpa ada was-was lagi dah. Ya, di manakah kelebihannya benda yang kamu hadiahkan kepadanya dari benda yang dia datangkan kepada kamu? Ya. Berkenalan dengan Allah bermaksud ilmu ma'rifah yang didatangkan kepada kamu. Ilmu ma'rifah, ilmu mengenal dia, itu sebesar-besar ilmu. Kan? Sebesar-besar ilmu. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada 3,236 ayat. Maaf, 6,236 ayat. 6236. Kan? Dalam Al-Quran ada 6236 ayat, tuan-tuan. Ya. Ataupun dalam sebahagian kitab menyebut ada 6666. Adalah sebab dalam kitab Akhir Tun Najin menyebut ada 6666. Tak payahlah kita berkhilaf. Walaupun ada 420, 432 tak silap. Beza antara 666 dengan 6236 tu. Adalah sebab para ulama menulih. Kan? Baiklah kita pegang 6236. 6236, 6236 ayat. 300 ayat berkaitan dengan ayat hukum hakam syariat. 300 je. Ayat-ayat fiqh ni 300 ayat je. Tuan-tuan. Selebih daripadanya yang 5,000 lebih itu semua ayat berkaitan tentang akidah dan tasawuf. Akidah dan tasawuf. Ya. Kita berialah dengan hukum halal haram sah tak sah benda kecil pun kita jadi was-was disebabkan kejahilan kita. Pertikaikan ilmu-ilmu fiqh, pertikaikan ilmu-ilmu perbahasan furu' para ulama fiqh dan sebagainya. Akhir sekali kita asyik dengan ilmu tersebut menyebabkan kita jauh dengan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala menekankan dalam Al-Quran ada 5,000 lebih. Daripada 300 hanya sikit saja 6,236 300 je berkaitan dengan hukum-hukum hakam. Selebihnya membawa kita mengenal Tuhan, kenal sifat Tuhan, kenal af'al Tuhan, kenal zat Tuhan, akidah kita dengan Tuhan, tasawuf kita dengan Tuhan. Itu dia ma'rifatullah. Semuanya ilmu haqa'iq, semua ayat-ayat haqa'iq. Ya? Cerita dosa pahala ni, cerita syurga neraka, cerita azab, cerita nikmat. Kan? Ya? Kita lebih tumpu kepada berkaitan dengan hukum hakam yang 300 ayat. Ada pun 5,000 lebih kita abaikan. Ini masalah kita. Ya? Asyik dengan perkara-perkara keduniaan kita, duniawi kita. Ya? Yang jadi asbab kita mungkin namun kejauhan Tuhan. Ya? Yang penting ilmu ma'rifatullah ni. Ilmu mengenal Tuhan. Kalimah makrifah ni kita keluar daripada perut emak kita dah didengarkan dalam kalimah makrifah. Itu tak? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimah apa? Kalimah fiqh ke tu? Bukan. Itu kalimah makrifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecil lagi keluar perut emak kita dah diazankan dengan kalimah makrifah. Kita nak mati. Nak mati dengan kalimah apa? Kalimah ma'rifah. Kalimah tauhid. La ilaha illallah dibisikkan ke telinga kita. Nak masuk dalam kubur pun
kita pun tak ada cerita pasal hukum hakam, tak ada cerita pasal ayat taharah, tak ada cerita pasal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tak ada. Tak ada cerita pasal apa ayat-ayat wuduk dah, ayat tayamum ke, tak ada. Yang hanya diberi pada kita adalah tentang ayat-ayat untuk mengenal Tuhan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih pada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan Allah kepada kita, ihsan kita pada Allah. Kan? Semua ayat-ayat berkaitan dengan akidah, semua ayat-ayat berkaitan dengan tasawuf, semua ayat berkaitan dengan ma'rifatullah. Ya, itu penting. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita ilmu makrifat. Minta. Kita kena mintalah. Ya, ikhtiar, usaha datang mengaji. Ya, jaga adab dengan Tuhan, jaga adab dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Kalau ada ilmu tak ada adab, ilmu tak habis dah. Tak selesai. Kan al-ilmu bila adabin kal jasadi bila ruhin. Ilmu yang tak ada adab ibarat jasad yang tak ada roh. Kan? Ya. Ketahuilah sesungguhnya amal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa roh. Kan? Amal tanpa ikhlas, kan? Itu baik amalan. Sebab apa? Tuhan suruh. Tak ada rasa ni sebab wajib je ni. Tapi dalam amalan tersebut sebab apa? Kita rasa bahawa aku buat pun sebab Tuhan suruh. Kan? Rasa macam terpaksa buat. Terpaksa buat. Dalam hati itu mikir menoleh. Dalam hati itu mikir macam-macam. Dalam perbuatan zahir ialah dia buat sembahyang. Tapi hati tak ada. Hati tak mikir-mikir apa dah. Kan? Bukan mikir kepada dunia semata-mata, mikir kepada masa semata-mata, mikir kepada hal ehwal dunia kita, pejabat kita lah, anak kita, ini kita, cucu kita, macam lah. Kan? Habis. Tak ada ikhlas. Ikhlas ni bulat tuan-tuan. Mengosongkan hati dengan hanya hati tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tak payah cakap, dia perbuatan hati, perbuatan roh. Dia bukan perbuatan jasad. Tak dapat tuan-tuan kita nak gambarkan ikhlas kita pada orang dah. Saya ikhlas saya cakap tuan-tuan ni. Tak ada ikhlas tu dah. Kalau cakap itu hentilah. Tak ada dah ikhlas cakap ni. Ikhlas tak payah percaya dah. Kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita cakap dengan dia balik, macam mana ikhlas tuan tu? Cuba gambar ikhlas tuan tu. Tuan cakap ikhlas apa benda? Mulut cakap ikhlas, hati cakap mana ikhlas tu? Kita tak tahu. Tapi kita gambar tu. Boleh diragui keikhlasan seorang tersebut dengan perkataan dia. Tapi dengan amal, dengan roh dia, dengan batiniah dia, boleh. Hanya dia dengan Tuhan dia tahu. Kan? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tahu. Bahkan kita pun boleh meragui seseorang. Apabila kalau dia tak sabarlah ikhlas, tapi dia lah nolong. Kadang-kadang kita tahu betul ke tak betul dia nolong kita ni. Kan? Betul ke tak betul. Sehinggalah menampakkan hasil. Itu pada hubungan makhluk. Hubungan Allah. Hubungan makhluk dengan Allah lebih lagi lah. Kan? Lebih lagi. Tu. Sesungguhnya amal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa roh, tidak memberikan sebarang faedah. Oleh yang demikian berkata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Segala amal itu adalah rupa, iaitu rangka yang tertegak dengan anggota, dan roh segala amal itu wujudnya rahsia ikhlas dalam hatinya. Bulat. Tak ada langsung asbab-asbab duniawi masuk dalam hati kita tu. Kan? Dalam beramal gitu. Asyik gitu. Dengan amalan gitu. Kita tak sedar walaupun dah 2 jam, 3 jam, 4 jam berlaku, kita rasa sekejap. Kan? Kita rasa sekejap beramal. Tak ada lama dah. Kan? Masa ni Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Wal 'asr, demi masa. Allah Taala kurniakan masa ni individu masing-masing pegang. Saya ada masa saya. Tuan-tuan ada masa tuan-tuan. Kan? Tapi semua masa 24 jam.
Ada benda yang kita buat, kita rasa sekejap, orang lain rasa lama. Kan? Ada benda yang orang lain rasa sekejap, kita rasa lama. Jadi masa kita ni masing-masing Tuhan dah tentukan ni. Masa ni makhluk. Masa ni milik Tuhan. Ya? Tuhan bersumpah dengan nama masa. Wal 'asr. Demi masa. Bila Tuhan bersumpah dengan sesuatu makhluk yang diciptakan, maka makhluk itu pasti hebat. Tuhan akan bersumpah dengan suatu makhluk yang diciptakan, dan makhluk itu tak dapat dibuat oleh mana-mana zat selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh mencipta sama hebatnya dengan makhluk tersebut. Allah Taala sebut wasyams, demi matahari. Hebat, matahari hebat. Tuan-tuan. Wal lail, demi malam. Hebat, masa malam tu hebat. Wadduha. Ingat banyak. Dengan kalimah wal qalam, demi pen, demi pena mahfuz tu. Semua hebat. Wal 'asr, demi masa. Ya. Demi masa. Jadi masa kita yang Allah Taala kurniakan masing-masing individu. Tetap ada 24 jam. Macam saya bercakap ni lah. Saya bercakap ni rasa sekejap. Tuan-tuan rasa lama. Ya. Lampu motor Ustaz Umar ni bercakap. Kat saya rasa sekejap. Tuan-tuan bagi saya sejam, bagi 2 jam. Ya. Saya rasa sekejap. Tuan-tuan rasa bangun. Rasa lama. So, masuk kat saya lain, masuk kat tuan-tuan lain, masuk kat tuan-tuan rasa sekejap, kat saya rasa lama. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat masa yang Allah Ta'ala boleh lipat-lipatkan. Itu kita boleh baca Quran hakikat. Baca Al-Quran 1 juzuk. Al-Quran 1 juzuk kita rasa lama. Ada orang rasa lama lah. Ada orang rasa macam 10 minit dia baca Quran. Tapi walaupun dah sejam, dia rasa sekejap. Karena itu para ulama dia boleh beramal ibadat. Allah Ta'ala lipat-lipatkan masa tu bagi dia. Ya? Kita nak tidur lebih kurang dalam 8 jam. Mesti, kalau tak jadi gila kita kata. Ya? Psikologi kita ni lah. Ya? Ulama-ulama dulu tak tidur. Ya? Kok tidur pun 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam, bangun balik. Dah mensyaratkan untuk dia buat tahajud dia. Ya? Kita beriulah dalam buku khabar. Tak cukup tidur jadi gila lah. Tak cukup tidur jadi... Sebab apa? Sebab badan kita ni kita letakkan kat dunia. Kita penatkan kat dunia. Para ulama dia khidmat untuk Tuhan. Ya? Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, dia berperang. Hari ni perang, esok perang. Tentang dia cukup tidur. Ya? Tidur tu syarat dia. Tapi beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan pada diri dia untuk khidmat pada jalan Allah. Jadi masa tu Tuhan lipat-lipatkan bagi dia. Ya? Tidur tu bukan syarat bagi dia. Tak ada menjadi kekuatan besar bagi dia. Ada orang tuan-tuan, ada tidur lama tapi tidur yang tidak berkualiti. Maksud apa? Macam-macam lah gangguan-gangguan. Pernafasan lah, apalah, itulah. Kita dah kadang dapat tidur, dah rasa dah 4 jam, 5 jam tidur lah. Tapi kepala otak ni macam berfikir. Macam tak tidur. Ujung kita pun bangun tak dapat tidur lah malam tadi. Padahal rumah kita tengok, elok berongko. Kan? Dapat tidur macam mana? Elok berongko. Tapi kepala otak itu fikir. Tuhan tak izinkan. Dia tak sihat lah kita. Orang pula, ulama-ulama tu, para masyayikh, macam guru kami, syekh kami kat Mesir tu, hadis Syekh Mahmud Syekh Mamduh tu. Kan? Kau boleh kan guru tidur kan guru 2 3 dah bangun baik kitab. Kau jual baik kitab je. Guru 3 kan bangun. Buat baik kitab dan sebagainya tuan. Rehat badan okey. Tak ada masalah. Apa? Hati yang tenang. Tuhan bagi masa ketenangan pada diri dia. Itu. Jadi dia minta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan rahsia di setiap amalan-amalan dan masa-masa yang Allah tentukan kepada makhluk. Al-a'malu suwarun qa'imah. Amalan itu adalah rupa, rangka yang tertegak dengan anggotanya. Wa arwahuha, dan roh-rohnya. Wujud segala amal itu ialah wujud rahsia ikhlas di dalamnya.
Ha? Ha. Maknanya ikhlas, amal ikhlas dalam tapi kita gambarkan. Tak dapat kita rupakan. Tak dapat. Tuan-tuan semayang macam mana lah khusyuk, nampak macam mana sekalipun lah, botol macam mana sekalipun lah, belum tentu lagi tak dapat kita gambarkan khusyuk, tak khusyuk seorang tersebut. Tak dapat dah. Kan? Yo lah baca makhraj jaga semua, belum tentu. Belum tentu lagi dia khusyuk sepenuhnya. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahawa agama yang tulus itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidak disuruh mereka itu melainkan menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, ikhlasul amali lillahi ta'ala wa munasahatu ulatil amri wa ludhumu jama'atil muslimin. 3 perkara yang tiada dendam dan khianat hati orang Islam. Mengikhlaskan amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan amal. Kalaulah kita sama ada sedang semasa ataupun selepas beramal. Ya? Ataupun selepas beramal. Kalau sedang beramal tu, tuan-tuan, ialah hati kita ni tak kuat. Hati kita ni macam-macam lah, hasut, digoda dan sebagainya macam-macam lah. Yang menyebabkan kita was-was. Yang menyebabkan kita tak apa yakin. Tapi selepas beramal tu kita boleh. Kita boleh berikhlas. Kita boleh ikhlaskan amalan kita yang sebelum. Tapi kita dengan Tuhan ni lah. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal dalam sembahyang, habis sembahyang, kita tak bangun. Kita ada wirid kita, istighfar kita, astaghfirullahaladzim. Penyempurna kepada ibadat tersebut. Ibadat solat tersebut. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kalau kat luar, mulut ni kami borek nak istighfar. Tapi Tuhan izinkan kepada kita, lepas sembahyang dapat kita istighfar. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu ada pula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikassalam salam rabbana bisalam. Lepas tu baca ayat kursi. Kemudian kita baca la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bertasbih, kita bertahmid, lepas tu kita bertakbir. Lepas tu kita tutup dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Nabi Qaba baca amalan macam ni, tuan-tuan, dengan zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, masuk syurga, tuan. Ya. Dengan kita zikir, kita istighfar, tuan-tuan, hati kita ni alhamdulillah lah. Dia tak adalah kita buat secara paksa. Tak berat pada kita. Menjadi penyempurna kepada ibadat kita sebelum. Solat kita. Ya, solat tapi khusyuk. Tapi yang menyempurnakan ialah amal ibadat kita. Wirid kita yang kita iringkan selepas daripada solat tadi. Itu penting. Kan? Kau negeri lain tak nak ada negeri ke bahagian tak payah dah. Sifat-sifat ni sonyak je lah. Lepas sembahyang diam ni, sifat seorang ni. Kan? Kita kalau seorang-seorang ni, kalau kita buat, tuan-tuan, sonyak-sonyak seorang ni buat, tuan. Banyak tu ayo kacau Tahu tu ayo. Banyak setan-setan kacau kita. Tapi kalau kita buat secara jemaah ni, kuat kita. Semangat kita. Macam kita lepas sembahyang, kita baca surah Al-Mulk. Baca Al-Mulk berjemaah dengan baca Al-Mulk seorang-seorang, tuan. Belum tentu baca kat rumah tu. Hentilah. Kan? Tak apa dah. Tapi kalau jemaah, terus semangat. Kan? Zikir sama-sama, wirid sama-sama, tasbih sama-sama, tahmid sama-sama, kan? Takbir sama-sama. Itu semua. Kan? Itu kekuatan kita. 3 perkara yang tiada dendam dan khianat hati orang Islam, mengikhlaskan amal kerana Allah Ta'ala. Memberi nasihat kepada pemerintah orang Islam
dan melazimkan berhimpun di dalam jemaah. Nabi sebut dia waludhu min jama'atil muslimin. Melazimkan berhimpun, menyebabkan kita tak ada rasa dendam dan khianat hati kita pada Islam. Tak. Kekuatan kita, tuan-tuan, tu penting menjemaah tu. Ya? Makna ikhlas ialah mengqasadkan semua amal ibadahnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Qasad, objektif amal tu Allah. Tujuan amal tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung titahnya dan menafikan dari hatinya segala tujuan amal ibadahnya itu perkara selain Allah, sekalipun untuk taqarrub. Taqarrubnya apa? Mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah, atau mendapat balasan di akhirat. Ya? Maknanya kita beramal ni bukan kerana kita nak syurga Tuhan, bukan. Kita beramal bukan sebab nak pahala. Pahala ke syurga tu itu hak Tuhan. Itu urusan Tuhan. Ingat, kita takkan masuk syurga dengan amalan-amalan kita tu, tak. Kita masuk syurga ni dengan rahmat Tuhan. La yadkhulunal jannah bi'af'alikum wa bisuwarikum. Ya, kamu takkan masuk dalam syurga, takkan masuk seorang itu dalam syurga dengan apa? Dengan amalan kamu, dengan zahir kamu, dengan perbuatan kamu, takkan dapat syurga. Sahabat tanya, engkau juga ya Rasulullah? Anta ya Rasulullah. Ya betul. Engkau juga kau. Macam tu juga kau, ya. Walaupun aku takkan masuk dalam syurga dengan amalan aku. Takkan masuk. Tapi masuk syurga seorang tersebut dengan rahmat Tuhan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Tuhan. Redha Tuhan kepada kita. Itu kita nak. Pasal semua kita buat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan li jannah. Bukan kerana syurga. Bukan li siyab. Bukan li thawb. Bukan li sawab. Bukan kerana pahala. Kan? Ya, bukan. Semua untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita dengan Tuhan. Yang demikian bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa? Iaitu hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Rasulullah SAW daripada kalam Tuhan, daripada kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala tauhid sampaikan kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau melalui Jibril alaihi salam, maka itu adalah ayat Al-Quran. Kalau terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah hadis itu hadis qudsi. Mana hadis qudsi ini? Firman Allah lah. Kalam Tuhan lah. Al-ikhlasu sirrun min asrari astawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku yang aku taruhkan di dalam hati orang yang aku kasihi dari kalangan hamba-Ku yang muqarrabin. Ikhlas ni siapa punya kerja? Tuhan sendiri kurniakan kepada kita. Rahsia daripada rahsia-rahsia-Ku. Banyak rahsia Tuhan ni, tuan. Ya? Moga Allah Taala kurniakan kepada kita sebahagian rahsia daripada rahsia-rahsianya, kan? Tentang amal ibadat. Nak katakan rahsia Allah cukup banyak, kan? Dapat kita sikit rahsia Tuhan. Apa dia? Rahsia dalam amal ibadat iaitu ikhlas. Ikhlas. Kita rasa dia macam mana ikhlas ni, tuan? Bila kita ni buat satu benda tak berkira. Tak berkira, tuan. Kita belajar, kita mengaji, kita buat amal ibadat, kita tak kira masa. Ikhlas lah tu, tanda tu. Tanda ikhlas tu dah ada lah dalam diri kita. Kan? Macam tuan-tuan lah, buat kerja kat pejabat. Ada orang, dia buat kerja kat pejabat, kerja dia ya. Kerja dia ya. Selesai kerja dia, dah. Tanda dia lah nak mengamih kau apa, kau tu kau. Cleaner ada, biarlah cleaner ramai. Tengok. Tuan. Tengok. Kerja seseorang tersebut macam kita lah. Kalau kita ramai-ramai, okey, kau part ni, kau part ni, kau part ni. Kau dah selesai kerja kau boleh tak tolong kawan kau sebelah ni? Kan? Apa pula kerja dia, kerja ni. Kerja dia selesai lah. Tengok, kira. Tuan.
Kan? Tanda tu. Alamat tu tanda kita dengan Tuhan tentu juga. Jangan kita berkira buat ibadat dengan Tuhan ni. Kan? Ni dah cukup ni satu ayat baca. Satu ayat baca berkira. Bodoh Kita ni tuan. Saya dah sedekah dah 15 tahun lepas. Berapa nak sedekah lagi? Berkira. 15 tahun lepas berkira. Sah betul. Kan? Semalam dah sedekah dah. Kalau wadulah tuan-tuan. Alamat berkira tuan-tuan, tutup pintu ikhlas. Habis. Tutup pintu ikhlas tuan. Kan? Habis tutup. Patut kita sedekah, semalam tak sedekah. Kalau adalah bisikan, semalam kau dah sedekah dah. Buat apa kau nak sedekah lagi? Kalau adalah bisikan, kita buat, tutup pintu ikhlas. Tutup, habis. Tuan-tuan. Habis. Tak ada faedah dah. Tak ada faedah dah. Ingat tuan. Kan? Jangan berkira. Jangan berkira. Kita berkira, aku jap yo. Kan? Baliklah. Jomlah kita balik. Berkira. Berkira dengan Tuhan. So Tuhan berkira kita besok. Jangan sampai tahap macam tu tadi. Ke akhirat Tuhan berkira kita. Ke akhirat Tuhan hisap kita. Tuhan nilaikan kita besok. Kan? Atas apa yang kita buat, ikhlas tak ikhlas, bulat tak bulat, syukur tak syukur, semua Tuhan kira besok. Sebab apa? Kita berkira dengan Tuhan. Berkira dengan Tuhan. Nak doa pun berkira. Dah doa dah tu, berdoa lagi dah. Berkira. Benar? Tak ada. Tutup pintu ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min asrar. Ikhlas itu rahsia daripada rahsia-rahsia. Astauda'atuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasih. Tuhan letak. Kan? Dari kalangan hamba-Ku yang muqarrabin, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tak? Kita ni dosa banyak, kan? Ilmu tak banyak, tapi boleh tak kita jadi orang yang hampir dengan Tuhan? Boleh. Tak ada apa yang mustahil kalau Tuhan berkehendak. Tuan-tuan. Ya betul dosa kita melimpah-limpah. Dosa kita berkebakul. Tuan-tuan, tapi kita tak tahu dengan sekali istighfar lepas sembahyang Tuhan hapuskan semua. Boleh tak berlaku? Boleh. Tuan-tuan. Cuma kita jangan rasa bangga. Dan istighfar ni confirm syurga ni. Tak boleh tu dah. Kan? Tak boleh rasa macam tu. Kan? Sentiasa rasa berdosa. Sentiasa rasa bersalah. Sentiasa rasa dalam keadaan jahil. Sentiasa dalam keadaan hina. Kenapa? Dengan perasaan tersebut kita mengharap dengan Tuhan. Sentiasa mengharap. Harapkan Allah Ta'ala ampunan dosa kita. Harap Allah Ta'ala sentiasa menerima segala amal ibadat kita. Kan? Baik dosa lagi, terputus kita dengan Tuhan. Terputus tali hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kita kembali balik. Kembali balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat balik kita dengan Tuhan. Taubat kita balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat kita dengan Tuhan. Ya? Itu penting. Istilah ilmu tasawuf. Ketahuilah bahawa ahli tasawuf mempunyai beberapa istilah. Antaranya ialah lafaz yang menunjukkan ke atas sifat yang tercela, yang disebut sebagai mazmumah. Manakala lafaz yang menunjukkan ke atas sifat yang terpuji disebut sebagai mahmudah. Kan? Kita ni ada dua. Satu sifat kita dengan mazmumah, iaitu sifat yang tercela. Satu lagi dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Antaranya lagi lafaz yang menunjukkan ke atas maqam mereka. Maqam ialah nama bagi setiap peringkat. Maqam ialah nama bagi setiap pangkat seseorang salik itu berhenti. Kan? Maqam. Ada satu lagi istilah maqam, kedudukan, martabat, darjat. Tuan-tuan, yang ia merupakan nama bagi setiap pangkat seseorang salik. Dia merupakan nama kedudukan bagi seseorang salik. Salik ni siapa? Ahli tasawuf. Ya. Kita ni salik tak? Salik tak? Sedang berjalan. Salik ni mana orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada stesen dia. Ada dia punya
tingkatan dia, mana tompek dia berhenti tersebut. Ada dia punya checkpoint dia. Checkpoint dia tu namanya maqam. Station tu maqam dia. Setelah dia sampai satu stesen, setelah sampai ke satu stesen, kat situ maqam dia. Kedudukan dia. Terus kedudukan tak sama. Kan? Kedudukan kita yang jahil ni. Kedudukan kita yang banyak dosa ni dengan kedudukan ahli tasawuf yang lain yang buat kitab ulama wali tak sama. Setiap wali-wali itu ada kedudukan dia. Setiap ulama ada kedudukan dia. Tak sama. Begitu juga dengan setiap nabi ada kedudukan dia. Setiap rasul ada kedudukan dia. Tak semua rasul sama. Tak semua rasul sama. Di kalangan para nabi-nabi, ada nabi yang lebih tinggi daripada nabi-nabi tersebut. 25 orang nabi. Di kalangan 25 golongan nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ada di kalangan mereka yang tinggi kedudukannya, iaitu 5 orang nabi dan rasul ulul azmi. Di kalangan 5 orang nabi rasul ulul azmi tersebut, ada yang lebih tinggi kedudukannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para wali. Ada wali-wali tingkatan-tingkatannya. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali ghaus. Kan? Semua ada. Ada tingkatan-tingkatannya. Kita ada tak tingkatan kita, maqam kita? Ada tak? Tak sama. Maqam, tuan-tuan, rajin baca Quran, rajin solawat, rajin istighfar, tak sama macam maqam saya dah. Setakat baca kitab ya. Kan? Setakat mengajar, lain maqam kita. Tuan-tuan beramal sama tuan, suami beramal lain, isteri beramal lain, semua lain. Semua ada maqam-maqam dia, kedudukan yang Allah Ta'ala akan nilaikan besok. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan nilaikan besok, akan nisbahkan besok. Akan hisap satu-satu besok. Ini salik. Salik ni siapa? Salik ni orang yang berjalan. Kita jangan berhenti berjalan. Berjalan mana? Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berhenti berjalan. Sentiasa cukuplah tu. Dah ada mengaji makin cukuplah. Jangan. Maka terhentilah kita dekat satu stesen. Kita tengok kita nak pergi ke Kuala Lumpur, masih pergi ke stesen Gombau ni. Bondo Kita kan nak pergi Kuala Lumpur tuan. Pastikan betul sampai kat Kuala Lumpur. Kalau paling kurang dia tanya, ada mana? Jangan dah sampai kat Kajang dah, stesen Kajang. Kat mana? Dekat TBS dah, sampai Kuala Lumpur dah. Macam tu. Dia tanya, kau mana pergi Kuala Lumpur? Dah pukul berapa ni? Pukul 6 pagi ni. Ada kat mana sekarang? Kat Gombau ni. Stesen Gombau ni. Kau tak naik bas, tak tahu mana satu bas nak naik. Ini masalah. Tak tahu mana satu bas nak naik ni. Kan? Tak tahu mana pemandu kita nak ikut. Masalah kita. Tak tahu mana jalan nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lagi parah. Kan? Langsung tak bergerak. Ini masalah. Borek tuan-tuan. Kan? Tidak sah seorang salik itu berpindah daripada satu maqam kepada maqam yang lebih tinggi, melainkan apabila dia telah sempurna dengan segala hak yang berkaitan dengan maqam dia berada. Misalnya orang yang masih belum menyempurnakan segala hak maqam qanaah, maka dia tidak sah dia berpindah kepada maqam tawakal. Qanaah apa? Qanaah rasa cukup, syukur dengan apa yang ada. Kan? Sempurna dengan apa yang ada. Cukup. Tak ada rasa tak cukup dah. Qanaah, rasa cukup. Maka akan sampai satu maqam tawakal. Lepas daripada qanaah. Kan? Jika dia masih belum menyempurnakan segala hak yang ada pada maqam tawakal, maka tidak sah dia berpindah kepada maqam tafwid dan taslim. Demikian jugalah pada maqam-maqam yang lain. Nanti saya syarahkan baliklah maqam tafwid dan taslim ni. Kan? Qanaah ni. Pada kuliah kita yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal mutajalisina fika waj'alna minal mutahaddina fika waj'alna minal mutabazilina fika waj'alna minal muta'awinina fika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmuka amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.